Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hakim bin Muhammad. Nombor matrik saya 4213005062. Okey, baiklah, sebelum kita memulakan majlis ilmu ni, kita mulakan dengan Ummul Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, ceramah pada pagi ini adalah bertajuk Pembangunan Komuniti dan Usaha Dakwah Era Pasca COVID-19. Untuk kita semua tahu, COVID-19 adalah satu wabak yang Allah beri pada umat manusia, bukan setakat umat manusia, seluruh dunia mengalami wabak itu. Dan kita jangan pandang daripada pandangan yang buruk, bahawa daripada COVID-19 itu adalah hikmah untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. COVID-19 juga adalah wabak yang memberi kematian kepada orangnya. Baiklah, antara masalah pada waktu dan usaha dakwah untuk era pasca COVID-19 adalah tanggapan yang mengaitkan kemiskinan dan keagamaan. Baiklah, untuk kita semua tahu, waktu COVID-19 kita semua tak boleh nak keluar daripada rumah, dan kita terhad untuk keluar. Nak pergi kerja tak boleh. So semua orang kena duduk dalam rumah untuk keselamatan. Dan kita solat Jumaat pun tidak diwajibkan, kerana macam Rasulullah SAW kata, kalau waktu itu ada masalah, nyawa kamu lebih penting daripada agama. Tapi saya tak masukkan agama tu ni nombor 2. Tapi kalau berkaitan dengan nyawa adalah pertama. Menurut Imam Al-Qardawi tahun 1980, kemiskinan mengancam akidah dan kepercayaan. Dengan kemiskinan, kepercayaan kita kepada Allah tu akan merosot. Kita rasa, kenapa kau bagi aku ujian ni? Kenapa kau miskinkan aku? Kenapa kau? Banyak sangat kenapa. So, disebabkan kemiskinan, saya pun sebagai manusia akan rasa lelah dengan ujian yang Tuhan bagi. Tapi bahawasanya ujian yang Allah bagi tu ada dia punya kebaikan. Mungkin kita tak tahu pada hari ni, tapi kita akan diberi sikit, kata apa, InsyaAllah pandangan hadapan. Mana tahu hikmah COVID-19 ni, Allah suruh kita rapatkan hubungan. Sebab waktu kita kerja, mak ayah dengan anak akan jauh sangat. Mak ayah pergi kerja, anak ni sekolah. So susah nak jumpa. Tapi waktu COVID-19, hikmah dia, mungkin ramai yang meninggal, beribu-ribu, berjuta-juta. Tapi hikmah sedikit dia, kita rapat dengan hubungan dengan keluarga. Selain itu, perkara yang mempengaruhi implikasi kepada keagamaan dan kemiskinan. Pertama adalah agama memberi pengaruh dalam pembentukan politik dalam interaksi sosial masyarakat. Semua tahu kan, waktu kata pilihan raya, politik mesti akan mengaitkan dengan agama. Bukan kita nak guna tunggal agama, tapi kita cakap dengan rakyat bahawasanya politik ni adalah siasah Islam. Dia buat kalau siasat Islam dalam bahasa syariah, siasat ni penting dalam kita punya dalam negara. Sebab kalau tak ada siasah, tak ada politik, so negara ni akan ikut satu je. Tapi sebab politik, ada 10 politik, so 10 pemikiran berbeza. So berlainan dia punya perbincangan, cara penyelesaian. Yang kedua adalah pengaruh terhadap idealistik pendidikan, institusi pendidikan dan gaya hidup. Disebabkan keagamaan, mesti kita akan ada berhadapan dengan pendidikan, gaya hidup. Sebab dalam Islam, Allah tak terhadkan
semua orang kena duduk dalam sembahyang je. Waktu zaman Rasulullah SAW, bukan Rasul, waktu tu Nabi Ibrahim kata, wahai Nabi Muhammad, kamu pergilah minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan waktu solat. Sebab jumlah waktu solat kita dulu, tak silap saya 40 rakaat, dan kalau 40 rakaat tu terlalu lama untuk kita. 4 rakaat pun lebih kurang 4 minit. Tapi dulu sebelum Rasul minta dikurangkan, kita kena solat setiap masa. Kita tak boleh makan, minum, buang air besar, nak tidur tak boleh. Kita sembahyang sepanjang masa. So disebabkan ikhtiar daripada Nabi Ibrahim, kita dapat 5 rakaat. InsyaAllah dengan 5 rakaat tu kita memupuklah untuk setiap seorang solat tu di awal waktu. Solatlah penuh, janganlah tinggal, kerana kamu meninggalkan solat seumpama kamu merobohkan agama. Baiklah, fungsi keagamaan ni adalah mempunyai 3. Yang pertama, menggalakkan murah hati. Kita dalam agama, semua agama akan cakap kita kena jangan minum arak, kita kena buat baik. Tapi dalam masa sama, sebagai manusia akan membuat kesilapan. Tapi kita sebagai manusia, hamba Allah SWT, banyak akan bertobat. Yang kedua adalah membasmi kemiskinan. Antara fungsi kita boleh sebagai ahli politik, dalam keagamaan juga kita membasmi kemiskinan. Contohnya macam zakat, sedekah, wakaf. Kebanyakan je zakat lah, sebab duit zakat tu akan diberikan kepada ahnaf, kepada para pelajar untuk belajar. Sebab para pelajar adalah ahnaf, dia antara yang miskin lah, tapi dia bukan apa-apa kedana. Tapi kita yang belajar semua layak dapat duit zakat. Yang ketiga adalah bimbang terhadap miskin material dan kepada miskin spiritual, iaitu macam iman lah. Sekarang ni yang saya nampak, orang bertuhankan duit. Dia merasakan kemiskinan yang ada di dunia ni akan miskin selamanya. Mungkin untuk saya juga, merasakan miskin tu kita tak nak. Sebab semua orang kat dunia ni nak kaya, nak gembira, nak semua ada. Tapi tak boleh lah macam tu. Allah akan bagi kita kesudian tu untuk dapatkan redha Allah SWT. So dalam miskin material tu, mungkin kita miskin material, tapi kita akan kaya ke akhirat. Sebab apa? Orang yang paling banyak masuk syurga adalah orang miskin. Sebab dia tak ada harta untuk disoal. Sebab ada dulu kisah yang saya dengar, dia tentang saudara ni seorang ahli kapak. Dia waktu tu kerajaan, dia punya sultan tu, kalau aku mati, aku akan belanjakan, aku akan bagi setengah harta negara kepada dia, dengan syarat duduk dalam kubur selama 40 hari bersama dia. So si yang kapak, yang potong balak ni, kayu ni, dia tengah miskin, dia tak ada harta. So dia nak duit lah. So dia join lah penyertaan. Lepas dia join penyertaan, ni saya dengar ceramah dekat Sri Talib, minta maaf kalau salah. Waktu dia duduk 40 hari tu, yang peliknya, malaikat yang Munkar Nakir tu tak tanya sultan yang dah mati tu. Dia tanya ahli kapak ni. 40 hari dia kata, aku tak nak harta ni. Sebab dengan kapak ni je 40 hari malaikat tu tanya aku. Cuba bayangkan, dekat dalam sekarang ni yang kita ada smartphone, ada kereta, rumah, langsi, semua. Malaikat tu akan tanya kita satu persatu setiap saat. Adakah kita berjawab? Itu semua dengan iman kita, insyaAllah. Antara asas usaha dakwah adalah menguruskan penghambaan hanyalah kepada Allah, bukan bertuhankan duit. Sebab utama dakwah ni mengingatkan kita kepada Allah SWT.
bahawa yang memberi rezeki itu Allah, yang memberi anak itu Allah, yang memberi pekerjaan itu Allah. Jangan merasakan kita bekerja, owner kita bagi duit. Owner itu hanyalah asbab sahaja. Yang memberi duit itu adalah Allah SWT. Selain itu, kita juga disuruh membuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Allah tak suruh kita buat kebaikan terus. Maksudnya contohlah orang tu hisap rokok. So kita lebih baik mencegah. Maksudnya kita kurangkan. Sebab sama juga macam orang yang solat, Dia dah ada, kata apa, target. Hari ni aku nak solat taubat 40 rakaat. Saya pasti esoknya mesti dah tak solat lah. Mesti jadi, mungkin dia akan baca Quran je. Sebab kata Rasulullah SAW, Rasul kata, beristiqomahlah apa yang kamu kerjakan. Maksudnya Allah suka orang yang beristiqomah. Dia sikit-sikit tapi dia buat. Kecuali orang yang buat banyak sedebu tapi dia tak, lepas tu dia tak buat. So tak best lah. Daripada pandangan Allah SWT, Allah suka orang yang istiqomah. Dia rajin. Selain itu, daripada saya ceramah ini, saya dapat kajian ni daripada projek Masa at Sungai Nibong. Baiklah, untuk dakwah ni tersebut perlu diubah dalam waktu program tu oleh projek Masa ni. Mereka melakukan dakwah ni secara online. Sebab ialah dah waktu Covid kan, mana boleh keluar. So antara cabaran dia adalah online, internet. Dekat komuniti tu kurang berkemampuan. Tapi antara insentif projek Masa ni bagi kepada penduduk adalah, jikalau mereka join sebagai ahli yang aktif, mereka akan bagi top up internet untuk ringankan beban mereka. So daripada insentif ni, kita nampak bahawasanya dakwah ni tak semestinya secara fizikal, secara face to face. Dia boleh juga online. Sekarang pun dah kita punya teknologi dah makin berkembang. Kita gunakan teknologi tu untuk Allah SWT. Selain itu, antara program yang mereka lakukan adalah kelas mengaji online dan Iqra. Perkara ni memang nampak kita benda tu basic je, tapi dia punya pencapaian tu akan memberangsangkan. Sebab kita mengajar orang macam 3 perkara yang Rasul kata yang pahala kita akan berterusan. Doa anak yang soleh, harta amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. 3 perkara ni, walaupun dia tak ada anak, tapi dia ada 2, still pahala dia akan terus menerus macam air sungai mengalir. Selain tu, mereka melakukan program Fiqh Wanita. Fiqh Wanita macam kita semua tahulah, macam pasal darah haid, darah istihadah, lepas tu berkaitan perempuan. Kita sebagai lelaki jangan merasakan benda tu ringan. Sebab masa akan datang kita akan kahwin. So isteri kita akan ada masalah perempuan yang kita kena belajar. Ketiga adalah program selit perniagaan. Untuk kita semua tahu, sekarang ni ramai yang masuk bidang perniagaan. Tapi kita tak bolehlah berniaga tanpa ilmu. Semua perkara kita kena ada ilmu. Tapi yang paling penting, Imam Syafi'i kata, kamu belajarlah adab dulu, baru ilmu. Sebab kalau ilmu, syaitan lebih banyak daripada kamu. Selain tu, kita kena jugalah memupuk minda usahawan dalam setiap orang. Sebab Rasulullah SAW adalah seorang usahawan, bisnes yang berjaya. Antara sahabat yang paling kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Duit dia kalau tukar pada sekarang punya duit, lebih kurang 891 bilion. Sekarang ni tak ada orang yang kaya lebih daripada dia. So dan selain itu juga, beliau adalah orang yang paling lama kena tanya. Sebab harta beliau terlalu banyak. Yang paling banyak sekarang pun tak silap saya
saya tak ingat, tapi 121 bilion. Tak ada orang yang boleh lawan ni sekarang. So secara kesimpulannya, kajian ini nak menunjukkan walaupun berhadapan dengan cabaran, situasi yang mencabar, peluang belajar sepanjang hayat tak boleh dihentikan. Malah peluang mempelajari dan memulakan selok belok tingkatan keyakinan dan motivasi untuk teruskan hidup dalam bentuk sokongan. Sebab dalam kita tak boleh terus mungkin kita semua ada kelelahan dalam belajar kehidupan, tapi macam para sahabat, ulama, tabi'in, mereka setiap ada satu ulama tu tak kahwin, tapi dia punya impak memberi kata amal jariah kepada kita semua adalah ilmu dia. Tapi beliau kata, aku rugi, aku tak sehebat kalian yang dapat berkahwin, kerana berkahwin adalah sunnah Rasulullah SAW. Kita semua jangan pandang ringan pada sunnah, sebab setiap sunnah tu ada dia punya kelebihan sendiri. Dan akhir sekali adalah setiap cabaran apa yang kita tempuhi, janganlah berhenti belajar. Dan juga merasakan sepatutnya kita kena bersyukur apa yang kita ada. Janganlah kita pandang orang lain. Kalau orang lain tu ada benda tu, kita janganlah nak ikut dia ada juga. Sepatutnya mungkin tak kuat untuk semua orang, tapi berusahalah sikit-sikit, insyaAllah. Itu daripada saya. Assalamualaikum.